Ya Allah, mataku ini telah banyak melihat perkara yang mungkar. Telingaku ini telah pula banyak mendengarkan perkara-perkara yang sia-sia. Lidahku ini pula sungguh tajam bila berkata, manakala hatiku ini telah lalai dalam mengingatimu. Dosaku menggunung, Ya Allah, sedangkan amalku tidak sampai setitik pun dari air lautanmu yang luas. Ya Rahman, aku tidak layak mengimpikan syurgamu, apatah lagi melangkah masuk ke dalamnya. Namun Ya Allah, aku tidak kuat untuk berada di dalam nerakamu yang penuh dengan azab dan siksaan yang dahsyat. Ya Rahman, sesungguhnya aku telah cuba sedaya upaya untuk membebaskan diriku dari penjara dosa yang amat menyiksakan ini. Namun, apakan daya, aku berulang-ulang kali tergelincir untuk melakukan dosa yang sama, walaupun aku sudah tekad meninggalkannya. Adakah taubatku selama ini diterima, Ya Allah? Fenomena ini sering terjadi dalam kalangan hamba Allah yang ingin berubah menjadi manusia yang lebih baik dan istiqamah dalam perubahannya. Akan tetapi, mereka kerap terjerumus di tengah jalan. Wahai sahabat fillah, lakukanlah 4 perkara ini sekiranya kamu terjerat dalam masalah yang sama. Yang pertama, ingatlah kematianmu kerana sesungguhnya ia sentiasa menantimu. Ia tidak cepat sesaat maupun lambat sesaat. Ingatlah hari kiamat, jangan sampai tertutupnya pintu taubat. Ketika itu tidak berguna untuk menyesal. Ingatlah azab Allah di neraka kelak kerana anggota badan ini belum tentu dapat menahan api siksaan yang marak. Kedua, janganlah mengingati maksiat yang telah kita lakukan kerana kita akan cenderung melakukannya lagi. Sebaliknya, sibukkanlah dirimu dengan perkara-perkara yang bermanfaat agar kamu dapat melupakan perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, lengah-lengahkanlah dalam melakukan maksiat. Seperti mana kita lengah melakukan kebaikan, sebaiknya kita mengaplikasikan cara yang sama kepada maksiat. Katakan nanti atau kejap lagi kepada perbuatan maksiat tersebut, nescaya kita akan menangguh-nangguh melakukannya. Lebih baik sekiranya kita mendidik diri mengatakan tidak kepada perbuatan maksiat tersebut. Yang keempat, hukumlah diri sendiri dengan amalan soleh. Wahai sahabat dunia akhirat, hukumlah dirimu dengan perbuatan baik setiap kali kamu tercampak ke lembah kebinasaan. Lakukanlah amalan soleh yang dapat menghapuskan dosa kejahatan yang kamu lakukan serta dapat pula memberikan kamu lebih banyak ganjaran pahala. Nescaya syaitan akan berhenti menghasutmu. Kerana sesungguhnya ingatlah bahawasanya syaitan akan menyuruh kita melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan diri kita sendiri tetapi menguntungkan dirinya. Wahai sahabat yang dikasihi sekalian, janganlah kamu berputus asa untuk berubah walaupun kamu berkali-kali jatuh ke lembah dosa. Hal ini kerana Allah tidak melihat kepada permulaanmu, tetapi Allah melihat kepada pengakhiran hidupmu. Seperti mana syaitan tidak pernah berputus asa menggoda manusia sejak zaman Nabi Adam sehingga sekarang, seperti itu juga kita tidak boleh berputus asa melawan godaan syaitan laknatullah. Seperti mana syaitan matlamatnya ke neraka, seperti itu juga kita tidak boleh melupakan matlamat kita ke syurganya. Rakan-rakan seperjuangan yang saya sayangi, marilah kita bersama-sama berganding bahu membantu satu sama lain untuk mengulangi taubat agar tidak pernah jemu untuk menggapai taubat nasuha, sehingga akhirnya kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah pada pengakhiran hidup kita. InsyaAllah, amin. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله